Hai, selamat kembali. Hari ini kita akan menanam sayur sawi Taiwan Pak. Dalam bekas ini saya akan tanam separuh sahaja. Oke, inilah biji benih Taiwan Pak. Selalunya saya akan menyemai biji sawi dengan cara ini. Terdapat berbagai cara untuk menyemai biji benih. Setiap orang ada caranya yang tersendiri. Selepas menyemai, kita mesti siram kita punya biji benih supaya ianya cepat bercambah. Selepas sehari, kalau biji benih itu berkualiti, kita dapat lihat biji benih itu mulai bercambah. Apabila saiz anak benih sudah besar macam ini, bolehlah kita alihkan ke dalam bekas. Selepas 2 minggu ditanam dalam bekas, ini adalah saiz sawi Taiwan Pak yang kita tanam itu. Dan apa yang perlu kita buat? Kita buang rumput-rumput yang ada di dalam pasu itu supaya kurang persaingan untuk mendapatkan nutrien. Selepas merumput, kita letaklah baja organik tinja ayam ataupun apa-apa baja organik yang sesuai untuk kita punya sawi. Selalunya selepas merumput, saya akan letak baja. Lepas itu saya akan gembur-gemburkan tanah di sekitar sawi tersebut untuk memperbaiki pengudaraan dan supaya baja itu dapat diserap oleh kita punya sayur dengan lebih cepat lah. Kalau ada daun-daun yang dirosakkan oleh perosak, kita yang paling bawah lah selalunya akan diserang, kita akan petik, alihkan, buang dia jauh-jauh. Selepas merumput, membaja, menggembur, kita mesti siram kita punya sayur-sayur. Oke? Penyiraman ini dilakukan setiap hari ataupun mengikut kelembapan tanah. Kalau tanah itu terlalu lembab, tak perlulah siram. Nah, ini adalah antara serangga yang selalu datang untuk merosakkan sayur di kebun saya lah. Kalau kita mau sayuran kita tumbuh sehat, subur, besar, cahaya matahari kena cukup. Untuk sawi sekurang-kurangnya 4 hingga 6 jam lah sehari kita dedahkan kepada matahari. Nah, belalang pun suka datang pergi makan sayur-sayur. Kalau daun yang sudah tua ataupun yang dirosakkan oleh perosak, yang paling bawah lah selalunya kita perlu buang selalu ya. Oke, kalau kita perhatikan sini, sayuran organik selalunya tidaklah terlalu cantik lah kalau di tempat yang terbuka sebab banyak perosak di sekitar tempat kebun saya ini. Kecuali lah kalau ada greenhouse mungkin lebih cantik.
tapi ini menandakan bahwa sayur kita ini selamat untuk dimakan, sebab serangga lain pun suka makan sayur-sayur ini. Masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Nah, sekarang kita boleh petiklah kita punya sayur-sayur nih. Nah, kalau kita tengok sini, nah banyak bahagian-bahagian yang dirosakkan oleh perosak sayur lah. Walaupun banyak bahagian sayur yang kurang cantik, tetapi kalau kita perhatikan sayuran ini besar-besar juga size-nya walaupun hanya ditanam di dalam pasu. Saya selalu konsep saya kita berkongsi makanan kita ini dengan makhluk yang lain. Nah, ini adalah antara sawit Taiwan Park yang agak besar di dalam pasu saya lah. Oke, dan kamu pun boleh tanam juga dalam pasu dan boleh juga besar seperti size ini. Cantik kan sawit Taiwan Park nih? Apabila sawit kita semakin besar, kita kena selalu belek-belek lah. Kita buang daun-daun yang agak tua di bahagian paling bawah untuk sayur ini tumbuh lebih sehat, subur, supaya daun-daun yang baru lebih besar. Di sini saya mau tunjukkan akar sawit Taiwan Park. Oke, kita perhatikan. Nah, ini adalah akarnya. Jadi kalau kita mau tanam, pastikan kita punya pasu itu size kedalamannya sekurang-kurangnya 5 inci agar pengakaran sawit kita lebih baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jumpa lagi.